Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Syafzan Johari dan ini Malaysia Memilih. Baiklah, kita mulakan dengan perkembangan terkini di medan politik tentunya, di mana Majlis Presiden Pakatan Harapan PH mengambil keputusan untuk tidak membubarkan Dewan Undangan Negeri Dun Pulau Pinang, Selangor dan Negeri Sembilan. Menurut Pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim, keputusan itu bagi memastikan tumpuan kepada persiapan menangani banjir di 3 negeri terbabit. Oleh demikian, saya dan amanah yang mempunyai pendirian sama pada peringkat awal dan DAP mengambil masa untuk menjelaskan pendirian mereka, tetapi akhirnya Setiausaha Agung bagi pihak DAP juga memutuskan supaya kita Pakatan Harapan dan 3 negeri Pakatan Harapan akan bersama membuat keputusan yang sama, iaitu menangguhkan pilihan raya negeri supaya tumpuan boleh dibuatkan masalah menangani permasalahan banjir. Seterusnya, Parti Pribumi Bersatu Malaysia atau Bersatu membuat ketetapan untuk tidak mengadakan kerjasama dengan Pakatan Harapan dalam menghadapi PRU ke-15 nanti. Presidennya Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata parti itu juga mengambil maklum pendirian Majlis Presiden Pakatan Harapan yang sudah membuat keputusan sama dengan menolak kerjasama bersama itu. Sebaliknya, jelas Muhyiddin Bersatu bakal memberi tumpuan kepada usaha untuk memperkukuhkan Perikatan Nasional bersama parti komponen. Tegas Muhyiddin yang juga pengerusi Perikatan Nasional lagi, Bersatu turut bersedia menghadapi pertandingan pelbagai juru dalam PRU 15 melibatkan PN, Barisan Nasional, PH dan parti-parti politik lain yang akan bertanding. Khamis lalu, Ketua Penerangan PKR Fahmi Fazil menjelaskan parti itu tidak berhasrat untuk bekerjasama dengan Gerakan Tanah Air atau GTA dan PN. Bagi mendalami perkembangan terkini politik negara, terutama sekali melibatkan kerjasama politik, di talian ketika ini ialah Profesor Dr. Siva Murugan Pandian, penganalisis politik dari Universiti Sains Malaysia. Apa khabar, Profesor? Baik, okey. Profesor, kita melihat ya seperti sudah dijangkakan keputusan Parti Bersatu untuk mengumumkan untuk tidak bersama dengan Parti Keadilan Rakyat ataupun PH sudah pun boleh dijangkakan. Tapi kalau kita lihat ya bahasa-bahasa yang digunakan ini, adakah ini turut sama menolak sebarang kerjasama pasca PRU 15 nanti? Ya, kalau kita perhatikan, seolah-olah ia telah memberikan satu titik nokta kepada apa yang diwar-warkan sebelum ini, sama ada Pakatan Harapan bersedia bekerjasama dengan Parti Bersatu dan apakah Parti Bersatu akan diterima oleh Pakatan Harapan. Tapi akhirnya selepas keputusan untuk memuktamadkan kerjasama di antara PAS dan juga Bersatu, kita lihat Bersatu mengambil keputusan untuk menghentikan apa saja bentuk perbincangan sebelum pilihan raya bersama dengan barisan parti pembangkang lain, khususnya Pakatan Harapan. Tetapi saya percaya dengan sifat terbuka dalam kalangan barisan parti pembangkang untuk melihat kepada persamaan dan juga mengenepikan perbezaan, barangkali kita masih boleh melihat penjajaran itu berlaku selepas pilihan raya. Dan dalam konteks ini, kita fikirkan di sini, ianya bukan membabitkan soal parti, tetapi ia melibatkan soal beberapa personaliti yang dianggap telah memainkan peranan kepada kejatuhan kerajaan Pakatan Harapan selepas mentadbir urus selama 22 bulan. Barangkali itu yang menjadi titik tolak kepada keputusan yang telah dibuat dan mungkin selepas ini akan wujud negosiasi kompromi, tetapi masa tidak bersama dengan mereka dan kita harus menunggu selepas pilihan raya. Dan tentu sekali ramai penganalisis politik berpendapat bahawa tidak akan wujud satu parti yang dominan pasca pilihan raya umum dalam keputusan pilihan raya umum itu nanti, dan perkiraan seterusnya adalah siapa ataupun parti mana yang mempunyai kelebihan untuk membentuk koalisi parti. Bagaimana Profesor memandang hal ini dalam konteks itu? Adakah akan wujud satu perbincangan yang panjang? Apakah elemen-elemen atau apakah aspek-aspek yang akan diambil kira dalam perbincangan pembentukan kerajaan nanti pasca PRU 15? Kalau kita perhatikan, setakat hari ini masih sukar untuk dilihat apakah bentuk acuan yang akan lahir selepas pilihan raya, kerana
masing-masing sudah menyatakan akan bergerak bersendirian, walaupun masih ada usaha untuk membolehkan wujud penjajaran sebelum pilihan raya. Tapi saya percaya kita akan melihat kepada usaha untuk membentuk sebuah kerajaan yang stabil, kerajaan yang bergerak ke hadapan, tidak lagi terikat pada suasana yang telah kita lihat selama beberapa tahun ini, agar pengundi ataupun rakyat juga harus diberikan penghormatan ke atas kewibawaan mereka untuk keluar mengundi nanti. Bermakna bagi saya mana-mana kolasi sekalipun harus mengambil kira mandat yang bakal diberikan itu adalah datangnya dengan penuh amanah. Mandat itu sebenarnya juga cerminan atau persuluhan ke atas kejujuran, keikhlasan untuk bertanggungjawab dalam soal tata cara kenegaraan selepas ini. Kolasi yang bakal wujud sudah pasti akan melihat kepada titik-titik persamaan, bersedia untuk mengenepikan fahaman politik mereka, andai kata wujud keadaan seperti itu. Dan saya juga melihat mungkin beberapa personaliti akan memainkan peranan dalam membentuk politik yang lebih lincah, licik, agar wujud pembentukan yang barangkali tidak dijangka tetapi tidak mustahil berlaku. Profesor, dalam sisi lain kita melihat dengan jajaran politik yang hanya akan berubah lepas pilihan raya nanti, yang mungkin hanya akan berubah lepas pilihan raya nanti, tentu sekali ia juga akan memudahkan kita bersedia untuk PRN atau pilihan raya di negeri-negeri yang lain, kerana sekiranya jajaran politik itu sudah dimutamatkan di peringkat nasional, selalunya di peringkat negeri akan mengikut sama acuan itu lebih kurang. Profesor melihat adakah sekiranya negeri-negeri yang sudah pun mengumumkan tidak akan mengadakan pilihan raya di peringkat negeri seperti Pulau Pinang, Selangor dan Negeri Sembilan ini, adakah nanti jajaran politik di peringkat negeri itu akan lebih mudah? Ya, barangkali mereka akan mengambil isyarat atau mesej yang bakal berlaku di dalam pilihan raya umum dan kemudiannya membuat beberapa ketetapan, keputusan untuk kepentingan parti dan juga masa depan parti masing-masing. Tapi waktu yang sama, kita juga tidak boleh menolak. Barangkali tidak akan wujud penjajaran jika sekiranya berlaku pelbagai penjuru yang memungkinkan sesebuah parti itu muncul untuk menang majoriti dan mengambil kira bagaimana penjajaran itu akan memberikan keutamaan ke atas kolaborasi ataupun kerjasama yang wujud dengan parti di Sabah dan Sarawak. Itu saya rasa akan lebih menampakkan satu penjajaran yang ketara dalam masa terdekat ini. Tapi waktu yang sama saya percaya parti-parti lain juga akan tidak menolak bahawa mereka perlu untuk tidak berkempen berlebih-lebihan ketika kempen pilihan raya nanti sehingga membuahkan politik kebencian ataupun soal oportunis, pengkhianatan, kerana mungkin mereka akan saling memerlukan, kerana dalam konteks politik tanah air tidak ada musuh atau lawan yang tetap, hanya kepentingan. Oh, nampaknya kita mungkin akan menyaksikan satu kempen yang lebih civil pada kali ini ya Prof? Harapnya begitulah Eki, kerana kita sudah melihat pelbagai perkara pembunuhan karakter secara berterusan. Kalau boleh ia dihentikan sementara dan dilihat kepada soal masa depan negara, apakah dasar yang mahu dibawa, tidak lagi melihat kepada personaliti tetapi melihat kepada bagaimana ia menyumbang secara holistik, komprehensif dan menyeluruh. Baik, terima kasih banyak Profesor bersama kami dalam Jam 5 Petang ini. Malaysia Memilih Jam 5 Petang. Itu tadi Profesor Dr. Siva Murugan Pandian dari Universiti Sains Malaysia. Kita nak rehat yang kali pertama. Apabila kita kembali nanti, kita akan bercakap mengenai muka-muka baru dalam politik dan bagaimana kita nak memastikan lebih ramai anak muda mendapat jaminan untuk bertanding di dalam pilihan raya akan datang dan bagaimanakah memastikan bahawa kemenangan akan berpihak kepada anak-anak muda. Jumpa lagi selepas ini.